Hai murid-murid, dapatkah Anda menentukan mana satu nombor perdana daripada senarai nombor ini? Susahkah? Jangan risau, mari cikgu tunjukkan bagaimana kalkulator dapat membantu Anda menentukan nombor perdana dengan Salam sejahtera. Video ini akan menerangkan bagaimana Casio Scientific Calculator kelas Swiss 570EX ataupun FX991EX dapat membantu anda dalam matematik tingkatan 1, bab 2, faktor dan gandaan, terutamanya nombor perdana. Nombor perdana adalah nombor bulat yang hanya boleh dibahagikan dengan diri sendiri dan nombor 1. Tentukan sama ada nombor berikut ialah nombor perdana. Kalau nombor kecil, kita boleh guna sifil. Kalau nombor besar, kita kena try and error. Ia ambil masa. Mari kita gunakan kalkulator. Caranya, kita tekan kepada nombor, kemudian enter. Enter itu sama dengan, lepas itu kita tekan shift dan FACT. Di sini ya. Kerana FACT ini adalah di atas berwarna kuning, kita perlu tukarkan shift, baru dia akan keluar fungsinya. Okey, mari kita cuba 57. 57, enter, shift, factor. Okey, kita dapati 3 darab 19. 3 dan 19 adalah nombor perdana. Okay, yang dipaparkan adalah pemfaktoran perdana. Maka nombor ini bukan nombor perdana kerana 57 boleh dibahagikan dengan 3 dan 19. Selain daripada nombor 1 dan nombor itu sendiri. Jawapannya 57 bukan nombor perdana. Mari kita cuba yang kedua. 113. 113. Lepas tekan nombor, kita tekan enter, shift, factor. Okey, tidak berubah kan? Okey, jika jawapan tidak berubah, maka nombor tersebut adalah nombor perdana kerana tidak boleh dibahagikan dengan nombor lain kecuali 1 dan nombor itu sendiri. Jawapannya, ya, 113 adalah nombor perdana. Okey, mari kita cuba lagi. 4099. 4 sifar 99, enter, shift, factor. Okay, ini tidak berubah. Jawapannya tidak berubah kerana ia adalah nombor perdana. Kalau tidak berubah, nombor perdana. Kalau berubah, bukan nombor perdana. 2052. Okay, sama dengan shift, factor. Kita dapati dia adalah 2 darab 3 darab 3 darab 3 darab 19. Okey, ini adalah pemfaktoran perdana. Maka ini bukan nombor perdana. Okey. Perhatikan di sini. Walaupun kita tahu 2052 boleh dibahagikan dengan 4, tetapi dia tidak beri 4 kan? Dia hanya beri 2 kuasa 2. Kerana di sini dia hanya akan tunjukkan pemfaktoran perdana sahaja. Kedua, faktor perdana bagi suatu nombor bulat ialah nombor perdana yang merupakan faktor kepada nombor tersebut. Okay, bagaimana untuk menentukan faktor perdana bagi suatu nombor? Ada 2 cara. Cara pertama, kita senaraikan semua faktor dan pilih nombor perdana. Cara kedua, kita gunakan kalkulator kelas Swiss. Okay, mari kita lihat bagaimana kita nak tentukan faktor perdana bagi nombor 12. Cara pertama, kita senaraikan dahulu. Okay, 12 adalah 1 darab 12, 2 darab 6 dan 3 darab 4. Dan kita senaraikan semua nombor itu, iaitu 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Daripada senarai ini, kita pilih nombor perdana, iaitu 2 dan 3. Maka jawapannya adalah faktor perdana 12 ialah 2 dan 3. Okay, cara yang kedua, kita gunakan kalkulator kelas Swiss. Kita tekan kepada nombor itu, enter, tekan shift, FACT,
kita akan dapat 2 dan 3. Maka terus dapat jawapan. Faktor perdana ialah 2 dan 3. Okey, mari kita cuba soalan ini. Okey. 129, enter, shift, FACT. Kita dapat 3 dan 43. Terus dapat jawapan kan? Sangat senang. Okay. Untuk nombor yang besar, 23,985, enter, shift, FACT, kita akan dapat 3, 5, 13 dan 43. Ini sangat membantu kita untuk mencari faktor perdana. Pemfaktoran perdana suatu nombor boleh dilakukan dengan kaedah berulang dengan nombor perdana atau menggunakan kaedah pokok faktor. Untuk soalan seperti ini, kalkulator Classwiz sangat membantu kita, sama ada untuk menyemak jawapan ataupun kita boleh guna secara reverse atau kerja dari belakang. Contohnya 60. Okey, kita cuba 60 sama dengan shift FACT. Kita sudah tahu bahawa ia adalah 2 darab 2 darab 3 darab 5. Okay, daripada ini, kita boleh lakukan pembahagian berulang dengan nombor perdana terkecil. 60 kita bahagi kepada 2. Okay, kita dapat 30. Bahagi lagi dengan 2, kita dapat 15. Bahagi lagi dengan 3, kita dapat 5. Bahagi dengan 5, kita dapat 1. Pembahagian diteruskan sehingga hasil bahaginya menjadi 1. Maka ini adalah jawapan. 60 sama dengan 2 darab 2 darab 3 darab 5. Ini adalah pemfaktoran perdana. Kalkulator ini sangat membantu untuk soalan pemfaktoran perdana. Untuk kaedah yang kedua iaitu kaedah pokok faktor. Manakala kaedah pokok faktor seperti tadi, kita sudah tahu lepas tekan kalkulator, kita tahu bahawa jawapan dia adalah 60 sama dengan 2 darab 2 darab 3 darab 5. Maka kita perlu tuliskan 60 sebagai hasil darab 2 faktor secara berturutan sehingga semua faktor di aras bawah ialah faktor perdana. Kita kerja dengan reverse, 2 darab 2 darab 3 darab 5. So, 2 darab 2 kita dapat 4. 3 darab 5 kita dapat 15. Dan ini adalah kaedah pokok faktor secara reverse. Ataupun kita boleh tulis cara yang lain. 2, 2, 3, 5. Okay, mungkin ini 1, ini 15. 15 darab dengan 2 kita dapat 30. Dan ini memang 2. Dan kita akan dapat 60 juga. So, ini adalah kerja dari belakang untuk kaedah pokok faktor. Kalkulator ini dapat membantu kita semak jawapan adakah kita jawab dengan betul atau tidak. Faktor sepunya terbesar FSTB boleh ditentukan dengan kaedah menyenaraikan faktor perdana, pembahagian berulang, pemfaktoran perdana dengan bantuan kalkulator Classwiz. Untuk soalan kita cari FSTB bagi 18 dan 24. Kita senaraikan faktor bagi 18, faktor bagi 24 dan kita cari faktor sepunya adalah 1, 2, 3 dan 6. Untuk faktor sepunya terbesar adalah 6. Maka jawapan adalah 6. Manakala untuk pembahagian berulang, kita bahagikan nombor yang diberi dengan faktor sepunya secara berturutan, kemudian tentukan FSTB dengan mendarab semua pembahagi dan kita dapat jawapan 12. Untuk pemfaktoran perdana dengan bantuan kalkulator Classwiz, soalan yang diberi adalah 30. Maka kita tekan kepada kalkulator, carikan faktor perdana. 30 sama dengan shift faktor, kita dapat 2 darab 3 darab 5. Okay. Kita reverse 2, 3, 5.
3 darab 5 dapat 15. Ini 2, maka kita dapat 30. Kaedah pokok ya kita guna untuk reverse. Manakala untuk 72, kita tekan kepada kalkulator. 72 sama dengan shift faktor. Kita akan dapat 2 darab 2 darab 2 sebab dia kuasa 3. 3 darab 3 kuasa 2. So ini adalah 2, 2, 2, 3, 3. Kita akan dapat 9. Okay, sini dapat 18. 2. Kita dapat 36. Dan ini 2. Kita akan dapat 72. Kita kejar reverse. Maka FSTB bagi 30 dan 72 ialah yang sama adalah 2 dan 3. 2 darab 3, maka kita dapat jawapan 6. Bahagian 4, gandaan sepunya terkecil GS3 merupakan lanjutan daripada FSTB. Tadi kita sudah dapatkan secara pemfaktoran perdana untuk 30 dan 72. Maka GS3 bagi 30 dan 72 ialah kita dapatkan yang sepunya 2 darab 3 dengan 3 sepunya. So kita darab dulu. Lepas itu kita darab dengan nombor yang tiada sepunya. 5, kemudian 2, 2 dan 3. Dengan kalkulator kita dapat jawapannya adalah 360. Terima kasih kerana menonton video penerangan penggunaan kalkulator untuk nombor perdana, faktor perdana, FSTB dan GSTK. Disertakan model kalkulator yang dapat membantu anda. Pastikan anda mendapatkan Casio Scientific Calculator yang original supaya dapat membantu anda menjawab dengan cepat dan tepat. Sekian, terima kasih.